Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan sesi perbincangan kita pada malam ni, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Syamsina binti Muhammad Saad, sebagai fasilitator anda pada malam ini. Okey, untuk pengetahuan awak semua, segala perbincangan kita pada malam ni adalah direkod dan tidak akan tersebar kepada orang luar. Okey, selepas kita selesai penceritaan ini, akan terdapat beberapa sesi soal jawab. Okey, semasa awak semua menjawab soalan yang diberi, jangan risau sebab soalan ni tak ada jawapan yang betul ataupun salah. Dia hanya sebagai pendapat kita masing-masing. Okey. Sebelum kita mulakan kita punya sesi perbincangan, boleh tak kita perkenalkan diri dulu? Awak semua perkenalkan diri dahulu. Okey, kita boleh mulakan dengan lelaki dulu. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ahmizi Azri bin Ahmad. Boleh panggil Mizi. Okay. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insyirah binti Nazri. Boleh panggil saya Insyirah. Okay, next. Okay, nama saya Nurul Izzati binti Mak Fadli. Boleh panggil Izzati. Okay, Assalamualaikum. Nama saya yang last sekali. Saya Atira. Okey, semua dah perkenalkan diri masing-masing. Kita teruskan ke sesi yang seterusnya. Okey, kita mulakan kita punya situasi dulu. Saya akan ceritakan situasi ni macam mana. Okey, situasi dia macam ni. Pada satu malam, masa tu musim panas. Okey, pada masa tu terdapat 7 orang yang berpaut pada kapal yang sedang tenggelam secara perlahan-lahan ke dalam laut tropika hitam. Okey. Mereka semua ni tak bersendirian, di mana di bawah kapal mereka yang sedang tenggelam tu terdapat seekor jerung yang sangat besar. Okey, dan jerung ni sedang datang ke arah mereka. Mungkin tidak lama lagi akan datang lebih ramai jerung ke arah mereka dan ini akan menyebabkan keselamatan mereka akan lebih terancam. Okey. Okey, pada dalam situasi macam ni, bila dah jerung dah banyak dekat bawah kita, semestinya perasaan takut akan menguasai diri kita. Okey, dan pada masa ni juga semua orang akan menghadapi kesukaran dalam membuat pilihan. Okey, sekiranya mereka semua ni berusaha untuk soalan mula balik Okay, mula pada awal aku cerita balik Okay, pada satu malam, masa tu mereka ketujuh orang ni berada di laut tropika hitam, di mana mereka semua ni sedang berpaut kepada kapal yang sedang tenggelam secara perlahan-lahan. Okey, mereka ni tak bersendirian, di mana di bawah mereka terdapat seekor jerung yang sangat besar sedang datang ke arah mereka. Okey, mungkin tak lama lagi akan datang lebih banyak jerung ke arah mereka. Okey, dalam situasi sebegini, semestinya perasaan takut sangat tebal dalam diri kita dan pada ketika ini juga kita juga akan menjadi sukar untuk membuat pilihan. Okey, sekiranya mereka berusaha bersama-sama untuk melawan arus, untuk pergi ke tebing pantai, mereka mungkin akan berjaya, tetapi peluang yang ada agak tipis. Okey, jika mereka semua ni kekal bersama, mereka mungkin mempunyai peluang hidup yang sama rata dan kemungkinan juga mereka akan lemas bersama-sama. Okey, sekiranya mereka berpisah, masing-masing membawa haluan masing-masing. Okey, kalau masing-masing membawa haluan masing-masing, contohlah kan, seorang ataupun dua orang, mungkin di kalangan mereka ni mahir dalam berenang, tetapi yang selebihnya tidak mahir. Yang tidak mahir ni mungkin akan mati kelemasan dan yang mahir tu akan selamat.
Okey, tetapi peratus untuk mereka semua ni untuk selamat masih juga tipis sebab mereka semua ni mungkin akan mati kelemasan ataupun mati dimakan oleh ikan jerung. Okey, clear tak setakat ni? Leleng clear? Clear. Clear. Ada nak tanya apa-apa? Kau tak faham ke dengan cerita ni? Tak ada. Nope, tak ada. Okey. Kita teruskan dengan sesi soalan pula. Okey. Dalam sesi soal jawab ni, saya nak awak semua letakkan diri masing-masing dalam situasi di mana semua orang ada dalam kapal yang sedang tenggelam tu. Okey. Soalan yang pertama, sekiranya awak semua berada dalam situasi yang macam ni, alternatif apa yang awak akan pilih? Kita mulakan dengan Izzati. Alternatif tu antara beramai-ramai dengan yang seorang tu ke apa? Kan ada dua Beramai-ramai. pilihan tadi kan? Antara ramai-ramai atau berpisahan. Pilih antara dua tu ke benda lain? Okey, dia macam kita akan selamatkan macam untuk diri kita dahulu. Kalau macam Izzati ada dalam situasi macam ni, Izzati akan buat apa? Akan stay bersama-sama. Okey, bersama-sama. Okey, kalau yang lain? Atira? Kalau saya bersama-sama sebab kita datang sekali, balik pun sekali lah. Kalau bahaya pun sama-sama lah ada. Ya. Kalau Insyirah pula macam mana? Okay, kalau macam saya, alternatif yang saya pilih ialah masa tu kita kena kuatkan mental dan fizikal sebab taruh kita nak selamatkan diri tu panjang kan. So apa yang kita perlukan ialah memang fizikal mental kena kuat untuk kuatkan semangat kita. Gitu je. Okey, kalau Hamizi? Kita kekal bertenang dan jangan berpisah lah. Yang tu lah. Okey, majoriti dalam ni semua nak bersama-sama lah kan. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, dalam banyak-banyak alternatif, okey, alternatif apa yang akan awak semua bagi dekat kawan untuk selamatkan diri? Hamizi? Bagi alternatif tu maksud dia macam mana tu? Oh bagi. Okay. Bagi kata-kata semangat. Macam Tik. cadangan lah, macam mana kawan tu nak selamat. So mereka kekal bertenang lah, lepas tu sama-sama lah hadapi untuk pergi ke tepi ke ataupun cari jalan penyelesaian lah. Tak nak keluar. Okey. Next, Izzati? Benda first jangan panik. Sebab bila panik, semua benda tak jadi. Ada? Okey. Insyirah? Okay, kalau macam saya, first saya akan bagi semangat dekat kawan-kawan lah sebab kita kan main sama-sama, lepas tu mestilah kita kenal semua kawan-kawan kita kan. So walaupun kita ni tak kuat macam mana pun, kita still kena bagi semangat tu kawan-kawan kita sebab kita nak selamat sama-sama, balik pun sama-sama, so semua kena sama-sama. And yang tu je kot bagi saya alternatif yang saya rasa lah. Okey, kalau Atira pula macam mana? Kalau macam saya, first kita kena sabarkan diri kita dulu sebab kalau kita sendiri pun tak boleh nak jaga mental fizikal kita, macam mana kita nak bagi kawan-kawan kita tenang. Lepas tu jangan terlampau overthinking. Okey, betul tu. Dalam situasi macam ni kita tak boleh overthinking sangat. Yalah sebab jerung kan dekat bawah tu kan. Okey, kita pergi yang soalan yang ketiga pula. Okey, kalau kita ada dalam situasi macam ni, kalau diberi pilihan lah kan, awak semua nak kawan yang macam mana ada dalam situasi macam ni? Izzati? Kawan yang tak penting diri. Kawan yang jenis boleh bertolak ansur. Yang bertanggungjawab. Yang kita, bila kita ajak dia buat benda tu, on je.
Kau macam dia jenis macam tak penting diri lah. Dia fikir dia aja nak lepas. Tapi dia tak fikir kawan-kawan lain. Betul tu. Yang tu je kau Zati? Nak lagi ke? Kalau ada lagi, boleh je cakap. Tu je. Itu je. Okay, kalau Hamizi pula macam mana? Hamizi nak kawan yang macam mana ada dalam situasi macam ni? Lebih kurang macam tadi lah. Dia ada panggil apa, tak pentingkan diri. Lepas tu buat sama-sama lah. Yang tu lah. Habis apa yang saya nak cakap semua yang Zati dah cakap. Lebih kurang. Saya setuju. Okay. Kalau Atira? Macam yang Zati cakap, tak boleh pentingkan diri, tak boleh kita hadap susah sama-sama, senang sama-sama. Je. Last Insyirah pula macam mana? Okay, kalau macam saya akan saya nak kawan masa dalam situasi tu, saya nak kawan yang tak mudah putus asa. Sebab at least dia boleh bagi semangat dekat kita. Lepas tu yang nombor 2, kawan yang sentiasa berfikiran positif. Maksudnya kalau dia berfikiran positif, maksudnya mesti dia akan fikir okey, maksudnya kita akan selamat. So kalau macam dia bagi semangat kat antara semua orang, so semua orang macam okey, boleh selamat. Maksudnya fikiran tu mesti kena positif. Okay, yang ketiga, kawan yang sentiasa cari jalan dalam menyelamatkan diri. Maksud dia tu kok mana pun dia bagi semangat, contohlah suruh pegang apa-apa ke dalam keadaan macam tu. Macam tu kot. Yang tu je. Okay. Masing-masing majoriti lebih point lebih kurang macam Zati. Yang pun pakat Kami tak pakat. Kami setuju. Satu suara. Sebulat suara. Okay. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya pula. Okay, kalau hampa dalam situasi macam ni kan, kalau awak semua dalam situasi macam ni, apa tujuan first hampa, apa tujuan awak semua sekali? Tujuan first sekali bila ada dalam situasi macam ni? Selamatkan diri. Maksud dia tujuan kalau kita dalam keadaan macam tu ke? Okay, kalau macam saya, tujuan saya tu memang saya nak selamat je. Maksud dia apa-apa pun saya nak semua orang masa tu selamat. Tak makan, tak kena makan dengan jerung tu. Lepas tu boleh selamatkan diri. So apa-apa pun kena ikhtiar lah nak cari cara nak selamatkan diri tu macam mana. Okay, kalau Atira? Sama-sama lah kita cari macam mana cara nak selamatkan diri. Tak boleh tak boleh pentingkan diri sendiri untuk selamatkan diri. Izzati? Untuk selamatkan diri sendiri dan selamatkan diri kawan-kawan. Yang tu je? Nak lebih lagi? Okay, kalau Hamizi pula macam mana? Nak semua selamat lah. Cuma ada yang tertinggal ke apa. Yang tu saja. Kenapa hampa semua nak selamat? Sedang mungkin macam masa tu peluang untuk hidup tipis sebab jerung kat bawah dah makin banyak. Lepas tu dekat hampa tengah laut. Hampa rasa berapa peratus untuk hampa semua selamat daripada kena makan jerung, daripada mati kelemasan? 40%. Jadi bukan tanya kenapa nak selamatkan diri je? Nak selamat lah. Berapa persen Syirah? 50% sebab masa tu baru ada seekor 2 ekor je, kita tak tahu dalam masa yang orang nak selamatkan kita tu, kita tak tahu ada berapa banyak yang nak mai. So bagi saya persentage yang ada tu masih dalam 50-50 lah. Okay, kalau Izzati apa? Hang tanya peratus ke hang tanya sebab apa kita selamatkan diri? Peratus. Oh, peratus lah. 50-50 lah. Nak tak sebab lah? Kayaknya kat sini Nak sebab sekali ke? boleh je kalau nak bagi sebab. Kenapa Izzati kata 50-50?
Yalah 50-50 kan antara hidup dan mati kan. Okay, 50 sebab apa kita tak tahu kita boleh survive ke tak. Lepas tu dalam masa kita nak survive kita tak tahu kemungkinan jerung-jerung tu nak makan kita ke tak ke, depa lapar ke tak ke. Contoh kalau depa kenyang depa tak makan lah kita. So pesan untuk hidup tu adalah Dia kenyang. depa kenyang lah. Okay. Kalau Atira pula berapa persen? 50-50 juga sebab yang yalah kan yang awal-awal yang ada jarum time tu baru ada 1-2 je, yang lain tu belum tak tahu lagi berapa banyak yang aman. Tapi time tu kita mestilah dah cari alternatif untuk selamatkan diri. Sama ada apa-apa benda je lah yang boleh digunakan untuk selamatkan diri sebelum jarum yang lain sampai. Okay. Hamizi? 50-50. Kenapa 50-50? Sama macam dia berkata. Baru dah sekok. Santai lah. Ramai-ramai lagi. Tu kita pekat lain lah. Lepas tu percaya pada rodak dan roda lah. Kata kan. Kalau rezeki tak ada tu nak buat macam mana. Yang tu je. Dia sambung. Okay. Okay, majoriti kata 50-50. Okay, betul lah tu sebab macam Miti kata kita kena berserah lah kan. Roda dan roda. Okay, next soalan pula. Dalam situasi macam ni, awak semua rasa macam mana sifat kepimpinan tu boleh dilaksanakan? Faham tak soalan dia? Masuk kepimpinan tu macam mana? Nak cari ketua ke apa? Itulah. Biar terang begitu lah. Macam, okay. Okay. Dalam 7 orang ni mesti akan ada satu ketua sebab kalau tak ada yang mengetuai kumpulan ni, macam mana mereka nak terima arahan? Kalau tak ada ketua, kalau semua pakat bagi pandangan masing-masing, semua arah buat benda tu takkan menjadi dan takkan berhasil sebab kita tak sebulat suara. Okay. Faham lagi cakap ni? Ni nak pilih ketua ke apa? Buat undi pun tengah-tengah lek. Bukan. Dia sifat ketua Dia macam ni. Saya faham boleh takkan saya nak jawab soalan ni? Boleh. Terima kasih Atira. Boleh mula dulu. Okey, kalau macam saya, Bukan sifat Atira. pimpinan yang mesti ada tu kan, maksudnya dalam antara semua tu, mesti dia kena bagi arahan waktu tu. Maksud dia tu, contohlah kalau dah nampak seorang tu macam dah nak jatuh, macam dah lemah semangat dah, dia kena cakap lah macam, okey jangan dia suruh, maksudnya orang yang sebelah tu kena guide dia, maksudnya kena tengok kawan tu okey ke tak. Maksud dia dekat situ sifat kepimpinan yang boleh ada dekat dalam antara mereka semua tu seorang yang maksud dia yang kuat semangat, dia yang tak mudah putus asa. Okey, maksud dia yang kena tengok antara 7 orang tu untuk selamat. Maksud dia macam itulah. Betul. Okey, Atira pula macam mana? Okey, macam dia setiap kan macam takkanlah dalam semua 7 orang tu memang seorang pun tak ada yang boleh pimpin untuk apa ni. Kalau semua orang sama-sama putus asa, sama-sama pentingkan diri, silat-silat semuanya mati kena telan gitu. So kenalah ada seorang untuk lead 7 orang tu untuk untuk sabar, lepas tu jangan overthinking. Itulah. Okay. Izzati? Mana sifat kepimpinan kan? Bukan nak sifat kepimpinan. Dia soalan ni macam ni. Macam mana kepimpinan tu, sifat kepimpinan tu boleh dilaksanakan dalam situasi macam ni. Contoh macam Insyirah kata tadi, seorang kena guide. Contoh bagi kata-kata semangat. Yang dah putus asa tu, kita sebagai sebagai leader, kita kena tolong dia macam kata-kata semangat. Tolong dia apa yang patut. Contoh kalau dia dah lemah semangat, mungkin ingatkan dia dengan satu benda yang macam berharga bagi dia, macam ingat parent dekat rumah ke.
Kalau yang dah kahwin mungkin ingat suami ke isteri ke dekat Kalau rumah atau bujang? ingat anak macam tu lah. Kita lah Kalau jadi leader. bujang ingat mak. Okay. Okay, Kita Izzati faham ni soalan dia? leader. Dah apa? Kalau kita jadi leader tu apa? Kan? Lebih kurang macam tu lah. Okay lah. Hmm. Okay. Leader ni dia Macam macam tu, ikannya Izzati letakkan dia Izzati sebagai ketua. Izzati nak buat macam mana sifat kepimpinan tu? jangan panik. Lepas tu think positif. Lepas tu kita sebagai leader kena fikir anak-anak dulu daripada diri kita. Sebab kita sebagai leader. Lepas tu jangan lebih bewak. Nanti semua benda tak jadi. Kalau kita first dah down, macam mana kita nak arah anak-anak kita untuk positif kan? Lepas tu kena adalah ilmu sikit ke pasal benda-benda ni. Boleh saya tanya ilmu apa? Ilmu macam kalau tak pandai berenang macam mana nak arah anak-anak berenang? Okay. Clear. Kurang lah. Dah tu. Okay. Kalau Hamizi pula macam mana? Buat bagi orang semua dengar cakap. Kalau orang tak dengar cakap macam mana kita nak apa? Oh, paksa ni. Kita paksa. Oh. Tak boleh bagi buka. Kalau orang tu tak mahu, Tak boleh bagi buka. Pendam. paksa ke? Bubuh lah. Okay. Okay. Dalam situasi macam ni, kalau kita memaksa seseorang tu, benda tu takkan berjalan. Sebab kita dah panik. Tiba-tiba kita dah paksa. Bila kita paksa, contohlah orang tu tak suka terima arahan. Kita paksa dia, mungkin akan berlaku pergaduhan, pertengkaran. Betul tak? Betul, tapi kita tinggal. Tapi kalau tak paksa macam mana benda tu nak jalan? Betul lah. Ya, balik mungkin kita tak. Okay. Dalam kita kita tak nak tahu. memimpin sesuatu. Okay. Syirah cakap dulu Syirah. Tak nak cakap, tapi dalam keadaan macam tu kadang-kadang kita tak tahu. Mesti orang tu dah terdesak, so mesti orang tu akan dengar cakap macam mana pun. Betul tu nampak. Tak boleh nak pekat dah. Tak boleh nak pekat pakai nilai-nilai murni lah. Kadang-kadang gitu. Paksa lah. Okay, semua dah bagi taraf cara nak memimpin kan. Macam mana nak kepimpinan tu boleh dilaksanakan dalam situasi macam ni. Okay, kita akan ke next soalan yang seterusnya. Kita akan pergi ke soalan seterusnya. Okay, dalam keadaan yang macam ni, dalam ke-7 orang ni, di antara mereka semua ni, siapa yang boleh membuat keputusan? Macam mana kita nak kenal? Tak abang nama. Ketua. Ha? Ketua. Tapi kalau ketua tu buat keputusan yang tak betul, tak boleh juga. Alah, tapi pada masa yang sama dia kena lah minta pandangan anak-anak dia. Anak-anak buah dia. Kalau benda tu elok, mungkin dia boleh teruskan. Okay, kita nak terima kita nak orang tu buat keputusan kan. Contohlah kan, kita nak dia jadi seorang ketua. Mesti ada ciri-ciri kenapa kita pilih dia sebagai ketua. Betul tak? Betul. Okay, kalau Zati lah kan, Izzati akan tengok ciri-ciri apa untuk pilih dia tu jadi ketua. Dan secara tak langsungnya, dia akan boleh buat keputusan lah untuk kita semua. Yalah. Dalam 7 orang tu kan, mesti ada seorang tu, dia pandai pasal laut. Dalam banyak-banyak lah tipu, takkan seorang pun tak tahu berenang apa semua kan. Okay, so dalam banyak-banyak, mesti akan ada seorang. Dia pandai pasal jerung, dia pandai pasal laut. Malah dia kopi laut, takkan seorang tu tak kaji pasal benda-benda tu. Betul. Jika ada risiko macam tu lah. So, kalau ketua yang Tati akan pilih ketua yang ada ilmu pasal benda tu. Walaupun dia muda daripada kita, tapi dalam situasi ni, dia yang layak jadi ketua. Yang tu lah. Okay. Kalau Atira pula macam mana? Kalau macam saya, daripada 7 orang tu,
Macam ada yang seorang yang bertanggungjawab, lepas tu dah ada bertanggungjawab untuk jaga keselamatan ketujuh-tujuh orang ni. Macam tadi cakap tak kira dia tua ke, dia muda ke, kalau dah dia seorang yang bertanggungjawab dan dia boleh jaga dan dia boleh pastikan semua orang tu tak gelabah, dia boleh jadi ketua untuk uruskan ketujuh-tujuh orang tu. Tu je. Betul. Insyirah? Okay, kalau macam saya akan pilih individu yang boleh buat keputusan, iaitu macam ketua, iaitu seorang individu yang kuat semangat. Okay, lepas tu yang kedua, dia akan ada ilmu dalam menyelamatkan diri. Maksud dia tu dalam maksud dia as seorang yang ada pengetahuan, dia kena tengok semua ketujuh tu berada dalam keadaan selamat. Tak kisahlah dia tu tengah cungak-cungak ke, dia tengah apa, maksud dia kena tengok orang tu dalam keadaan selamat lah macam mana pun. So kalau macam dia tu okey, so kita boleh pilih dia lah untuk jadi ketua. Dan tu je. Okay. Kalau Hamizi? Saya rasa itu dah cakap habis dah apa yang saya nak cakap lah. Dan saya setuju dengan semua yang diberikan. Kalau macam tu lah, dia kena ada ilmu lah. Kalau dia tak ada ilmu, macam mana dia ketua? Macam tu lah. Dah habis. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay. Kita letakkan diri kita semua sebagai pemimpin, sebagai ketua kepada tujuh orang tadi tu. Okay, sebelum kita buat keputusan, kita akan menilai apa dulu? Kita akan tengok, sebelum kita buat keputusan, kita akan tengok apa dulu sebelum kita tetapkan kita punya tu. Faham tak? Tak faham. Okay. Sebelum kita buat keputusan, mesti ada proses dia dulu kan. Mesti kita akan menilai. Contoh kita tengok sekeliling kita ada apa, keadaan semua orang macam mana. Betul tak? Okay. Betul. Okay. Sebelum apa buat keputusan, apa kan tengok apa dulu? Macam tadi kata. Okay, saya cakap lah. Okay. Kita tengok keadaan sekeliling dulu lah. Lepas tu kita tengok kawan-kawan yang lain macam mana. Keadaan dia masih semua okey ke? Masih boleh berenang ke tak? Pastikan semua nampak lah tu. Kira lu kurang ada cukup ke tak? Lepas tu kita ke langkah seterusnya. Macam tu lah. Langkah seterusnya tu langkah apa? Langkah untuk menyelamatkan diri lah. Tunggu apa lagi? Turun ke bawah tu kan. Macam tu lah. Okay. Kalau Izzati? Tengok keselamatan. Lepas tu cuaca. Cuaca elok mendung. Nampak lah. Mendung. Tengok aluk tu bergelora ke tak, selamat tak kalau kita nak berenang. Lepas tu tengok laku ada pulau-pulau mana yang dia hilang. Pulau-pulau mana yang terdekat. Lepas tu tengoklah boat tu boleh pakai ke tak. Okay, kalau boat tu boleh pakai kan. Kalau. Maybe kita boleh sekat ayak tu daripada masuk lah. So kita boleh lah slow-slow gerak. Tu kalau boleh pakai. Kalau tak boleh pakai, kita kena itulah berpot kat mana-mana lah. Tu kalau dah tenggelam terus lah. Boat tu terbalik dah. Oh dah jatuh lah kan? Boat tu terbalik lagi. Boat tu dah tenggelam perlahan-lahan. Oh dah tenggelam dah. Perlahan-lahan tenggelam dah ni. Boleh gerak lagi tak? Boat nak angkat layak berat. Mana boleh? Tak boleh dah. Kalau boat tu baru bocor, boleh sekat ayak tu dulu. Nak sekat je nak boat dia terbalik. Bukan, kalau baru bocor. Oh, okey. Faham. Kalau. Kalau. Okay. Tu je lah. Kalau Atira pula macam mana? Okay, sebelum ulang balik soalan, lupa dah. Banyak siap fikir.
Okay. Sebelum kita buat keputusan, kita akan menilai apa dulu? Okay, sebelum nak buat keputusan tu, kita kena pastikan diri kita tenang dulu. Pada tenang, kita kena tengok dulu antara semua tu yang mana nampak tenang juga sama macam kita. Lepas tu kita pergi kat dia, kita cakap kat dia, kata pastikan semua, bagi tahu kat dia kata okay, sekarang ni kita kena buat pastikan semua yang selebihnya ni bertenang juga sebelum kita nak buat keputusan untuk selamatkan diri. Bot dah tenggelam. Jerung dah ada, dah ramai dah. So kena cari alternatif lain untuk selamatkan diri. Kalau ada macam bot tu bot besar ke apa? Selalunya kalau bot besar kan ada sampan ke bot yang perahu ke? Sampai. Ada sampan. Bot yang besar. So Bot kalau besar. check yang tu kalau okey boleh guna untuk selamatkan diri. Lagi tu je kot. Tu je. Besar Ya, mana bot tu? Izzati. Besar mana bot tu? Dia macam sesuai untuk 7 orang lah. Dia macam more kepada pelayaran. Tak adalah pelayaran sangat tapi macam bot yang orang pergi bengai. Bukan bot nelayan tu. Oh, tapi kalau bot bersiaran mesti dia ada aspek keselamatan kan? Bot persiaran kan besar kan. Macam yang Tira kata ada pelampung besar kan? Yang bila masuk layak dia buka. Ada. Ada. Okay, kalau Insyirah pula macam mana Insyirah? Okay, kalau macam saya, benda yang saya akan tengok sebelum saya buat keputusan, mula-mula tu macam kita tahu, kita kena bertenang dulu. Okay, yang kedua, kita kena lihat situasi masa tu macam mana. So kalau kita bertenang, kita boleh, at least kita boleh boleh buat berfikiran yang rasional masa time tu. Okay. Yang kedua, kita kena menilai situasi tu. Situasi tu masa tu okay, selamat ke tak. Tapi kalau macam yang kita tahu waktu sekarang ni memang tak selamat lah kan. Okay, yang ketiga, kita kena cari kaedah yang boleh kita guna untuk selamatkan orang yang dalam kapal tu kalau benda tu tak selamat. Macam kita tahu memang situasi time tu memang tak selamat kan. So memang time tu kita kena cari alternatif yang boleh kita guna. Okay, yang ketiga baru kita buat keputusan apa yang kita boleh buat melalui situasi masa tu. Gitu je. Okay. Betul. Kita kena menilai dulu keadaan sekeliling kita macam mana. Mungkin ada barang yang kita boleh guna untuk berpaut. Jangan panik apa semua tu sebelum kita buat keputusan. Okay, kita pergi ke soalan yang last sekali. Okay. Dalam situasi macam ni, bagaimana konflik diri boleh diuruskan? Konflik tu apa? Faham tak? Konflik diri tu maksudnya Konflik dari ni macam- segi kita ke? Dari segi kita. Oh. Kalau Insyirah macam mana? Okay, kalau macam saya, maksud dia time tu kita kena tengok konflik diri apa yang kita boleh buat time tu lah. Konflik diri ni macam masalah. Macam mana masalah diri kita masa tu kita nak uruskan. Mungkin masa tu kita panik ke apa ke. Macam mana kita nak handle masalah tu? Okay, macam saya kalau macam konflik dalam diri seseorang, contoh masa tu mesti kita tahu dia masa tu memang dah akan overthinking, dia akan macam rasa macam dah di hujung nyawa kan. So first jangan overthinking. Kita kena fikiran positif lah. Maksudnya kita kena fikir macam okay, aku boleh selamat. Okay, lepas tu yang kedua cari at least dalam otak kita tu kita kena cari apa yang kita boleh buat untuk selamatkan diri kita time tu. Konflik diri kedua, okey. Konflik diri yang ketiga tu kita kena yakin dengan diri sendiri kata kita ni boleh selamatkan diri kita dengan orang yang lain. Maksudnya melalui kata-kata semangat, lepas tu melalui semangat lagi apa-apa yang boleh tolong kita time tu, waktu-waktu yang macam kita pun dah
kita pun dah macam kalut-kalut time tu kan. So apa-apa yang boleh kita bantu time tu memang kita kena ada lah masa tu. Yang tu je kot bagi saya. Okay, kalau Atira macam mana? Kalau macam saya, first memang diri kita pun kita tak boleh takut. Kalau kita takut memang tak ada apa, memang liau lah. So first kena confident yang kita boleh kita boleh selamat, kita kena positif, tak boleh lemah semangat, lagi kena buang lah semua yang negatif tu, yang positif je untuk yakinkan diri kita boleh selamat. Tu je. Okay. Izzati? Kalau boleh jangan duk gelabah gitu lah. Sebab kalau kita gelabah, nanti sekali dengan kawan-kawan ikut gelabah bewok tu. So, kita kena fikir lah orang-orang yang dekat rumah, parent-parent kita ke, adik-beradik kita ke. So, kita kena stay positif. Itu yang tu je kot. Okay, last kali Hamizi. Kalau Hamizi macam mana? Kekal positif dan buat apa yang patut saja. Kalau macam tu lah, fikir benda yang baik-baik, bagi ada keyakinan diri. Betul, jangan fikir langsung tentang selamat ke tak apa. Yang penting usaha dulu. Yang tu saja. Okay. Okay. Kita dah habis dah pun sesi soal jawab kita. Okay, berdasarkan ke 8 soalan ni lah kan. Apa yang hampa semua dapat? Izzati dapat apa? Dapat semangat setiap kawan. Yalah macam ni lah, macam kalau kita letakkan dalam kita bayangkan kita dalam situasi macam tu. Macam mana tu? Contohlah macam Izzati dapat simpulkan apa lepas Izzati dengar semua cerita ni, dengan kita punya jawapan dengan kawan tadi tu. Izzati dapat apa? Apa yang dapat Izzati simpulkan? Okay, apa yang Izzati dapat, as long as kita stay sama-sama, so mungkin kita macam kita boleh sama-sama lah cari jalan penyelesaian. Ramai lah pakat-pakat bahagilah tugas. Lepas tu dengan jerung kat bawah tu pulaan, mungkin kita boleh je lari daripada jerung tu, tapi kena ada cara yang betul. Cara yang betul tu macam mana Zati? Jangan pakai benda yang menarik perhatian jerung macam jam ke, gelang emas ke. Macam jerung ni dia bukan nampak sangat kalau duduk layak yang gelap tu. Tama-tama kalau malam pula kan, dia pun tak nampak. So dia akan tertarik benda yang itulah, benda yang lain daripada lain macam jam, gelang. Lepas tu satu lagi jerung, kalau dia buka mulut kan, dia tak nampak dah apa yang ada depan dia tu. So mata dia kan kat tepi kan. So kalau dia buka mulut, dia tak nampak dah apa yang ada kat depan. So daripada situ kita boleh lari. Lagi satu, jangan bila dah masuk ayak tu jangan duk gelabah sangat. Duk kocok-kocok ayak tu kan. So nanti jerung tertarik dengan tu. So berenang lah pelan-pelan. Pelan-pelan je. Ramai-ramai lah. Okay. Kalau Insyirah pula? Okay, kalau macam saya, apa yang saya dapat dalam perbincangan kita hari ni, first, apa yang kita boleh buat dalam keadaan macam tu. Okay, dalam situasi macam tu, apa yang kita boleh fikir, apa yang kita letak diri kita kat tempat tu. So, apa kita rasa, apa yang kita boleh buat. So, okay, yang pertama. Yang kedua, dalam situasi macam ni, kita boleh tahulah time tu apa yang kita perlu. Maksud dia macam kita bincang tadi, sifat kepimpinan. Maksud dia sifat yang kita sifat seseorang yang boleh bimbing kawan-kawan kita, maksudnya melalui semangat, melalui cara nak selamatkan kawan-kawan kita, melalui dia punya fikiran dia. Okay. Lepas tu yang terakhir, saya rasa apa yang saya dapat melalui ni,
pemikiran positif sangat penting dalam diri seseorang sebab segalanya akan berjalan dengan lancar kalau kita sentiasa berfikiran positif, tak ada yang negatif. So maksudnya melalui fikiran macam tu kita akan rasa kita ni akan lebih semangat pula. Maksudnya kita akan lebih selamat dalam keadaan macam tu sebab kita ada kawan-kawan kita, maksudnya bukan kita seorang je yang harungi benda tu. Okay, yang tu je. Itu je. Okay, Atira? Okay, kalau macam saya, apa yang saya dapat pada based on yang semua ni, semangat setia kawan. Macam mana pun, apa pun jadi memang kita kena susah senang dengan mereka. Sebab daripada awal pun kita dah start naik kapal sama-sama. So, mestilah kita nak selamat pun sama-sama, nak kita susah pun sama-sama, selamat lah sama-sama. Lepas tu, jangan overthinking. Kalau overthinking ni, habis semua. Musnah. Apa pun tak boleh, tak selamat pun tak boleh. Nak selamat pun tak jadi. Semua boleh mati sebab benda overthinking je. Lepas tu, kena positif. Kalau kita nampak, kita fikir positif je, memang kita nampak kita boleh selamat. Kalau asyik nak negatif je, alamat dia memang tak boleh selamat. Itu je. Okay, kalau Hamizi pula? Boleh ulang dia dah soalan. Tak ingat lah. Ulang soalan. Dia situasi dia lepas kita mengalami kejadian tu ke macam mana? Bila kita jadi. Kita bincang. Lepas bincang semua ni, apa yang kita dapat simpulkan? Ya. Ya, betul. Pentingnya semangat setia kawan. Lepas tu tak boleh pentingkan diri. Dan berfikiran sentiasa positif lah. Yang tu. Okay, dah. Okay. Yang tu dah. Kita dah pun sampai ke penghujung perbincangan sebab kita pun dah lebih masa daripada masa yang telah ditetapkan. Okay. Terima kasih sebab sudi menyertai perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih sebab jadi supporting dan sangat friendly lah walaupun kita tak kenal semua kat sini tapi kita boleh berkomunikasi dengan baik. Okay, yang tu je saya nak ucap. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum.